Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala maulana Rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. فنوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع الإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله. Marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya kita masih diberi kesihatan tubuh badan yang baik, akal fikiran yang sejahtera, keluarga yang cukup bahagia insya-Allah. Juga diberi kecukupan dalam menjalani hidup yang sementara di dunia ini. Diberi taufik dan hidayahnya untuk sama-sama berkumpul pada pagi ini bagi mengerjakan salat subuh secara berjemaah. Kemudian kita duduk sebentar untuk mendengar sedikit kuliah ilmu insya-Allah. Pada sesi-sesi yang lepas kita telah selesai membincangkan tentang hukum hakam mengenai pengurusan jenazah. Dengan mandinya, sembahyangnya, kafannya, bawa ke kubur, kemudian tanam. Hukum ta'ziah pun telah kita selesaikan. Jadi untuk sesi kali ini, kita akan baca satu tajuk baru yang agak menarik insya-Allah, iaitu hukum hakam melihat perempuan. Hukum hakam melihat perempuan. Dan saya telah PDF-kan dan terjemahkan, telah disebarkan oleh pihak AJK Masjid lah, dalam grup. Nah. Jadi perbahasan ini saya ambil daripada kitab At-Taqriratus Sadidah fi Al-Masaili Al-Mufidah dalam Kitabun Nikah, dalam bab perkahwinan, di mana Maulana Syekh Habib Hasan banyak mengambil isi kandungannya daripada kitab Hasyiatul Bajuri ala Ibn Qasim. Jadi sama-sama kita baca dan kita ambil istifadah daripada apa yang telah disebut oleh ulama-ulama kita terdahulu. Naam. Bismillah, ya Allah. Ahkamun nazar, hukum hakam melihat perempuan. Nazarur rajuli ila al-mar'ati ala sittati adrubin. Penglihatan seorang lelaki kepada perempuan terbahagi kepada 6. Dalam terjemah tu saya pecah jadi 7. Sini sebut 6, tak ada masalah lah. Penglihatan yang kita nak bincang hari ini ialah penglihatan dengan mata kepala ni. Dengan mata ni tengok perempuan. Tu ada 7. Adapun melihat perempuan melalui cermin, yang ini tidak diharamkan sekalipun perempuan tu telanjang bulat. Tu dia. Tapi dengan syarat. Dengan syarat apa? Dengan syarat tiada nafsu. Contoh perempuan hak telanjang tu duduk sini, kita tak tengok dia, kita tengok cermin tu. Cermin tu dengan dia serupalah. Cuma cermin tu mana ada tubuh badan dia situ, hanya rupa dia, gambar dia. Dia duduk sini, hak orangnya kita tak tengok. Kita tengok denu tu, kita tengok apa di cermin tu. Hukumnya boleh, tapi dengan syarat tanpa syahwat. Manusia yang tengok gambar perempuan telanjang bulat tanpa syahwat ni dah pupus sejak 1000-2000 tahun yang lepas. Tak ada dah hari ni. Faham tak? Tak ada dah. Dia level-level Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, tu level-level tu. Kita bukan tengok telanjang bulat, tengok separuh pun getar dah badan. Tak. Biasalah lelaki tak getar tu mana tak berapa nak segar molek tu. Kena pergi cek doktor, takut ada mati pucuk ke lagu mana. Faham tak?
Boleh? Jadi hukum melihat perempuan dalam cermin dibenarkan tanpa syahwat. Daripada situlah kita ambil hukum melihat perempuan yang tak bertudung, kadang-kadang mendedahkan sebahagian aurat dalam TV, movie. Kita tak tengok perempuan tu. Kita tengok cermin, kita tengok rakaman dia di TV. Hukum yang sama. Dibenarkan kalau tiada sebarang syahwat dan nafsu. Dan perkara ni jangan berlaku lah. Tengok tanpa syahwat dan nafsu. Kadang-kadang kita tengok pemberita je. Tak, tapi kawan tu nak masuk dalam TV, bukan masuk selalu. Sebelum tu dah setengah jam tu kena make up. Tak, hak buruk pun jadi comel. Jadi kita pun tak nak tengok, kan rugi tengok. Jadi tengok lama tu apa tu? Ada kehendak dalam jiwa nak tengok. Nafsu tu. Itu haram juga. Tapi kalau tengok sekadar tengok gitu tak ada apa rasa apa, yang tu dibenarkan. Boleh? Jangan lupa qaid tu. Syarat tu jangan lupa. Kan balik-balik dengar tadi Syekh sebut, Ustaz sebut boleh tengok. Kalau apa, sekadar dalam handset, sekadar kat cermin, dalam TV, hak tu je dia ingat. Syarat tanpa nafsu tak ingat. Nak rosak habis masyarakat. Tak, sebab ada dah orang kritik ni. Pengarang kitab Hasyiah Bajuri ni, dia kata Syekh ni mana orang tak berapa nak sihat molek kot. Mana membenarkan manusia melihat perempuan di cermin. Membenarkan perempuan melihat, membenarkan lelaki melihat perempuan yang bertelanjang. Dia tak baca habis. Lepas-lepas tu Syekh sebut melihat batu ataupun dinding dengan syahwat pun haram. Maknanya yang tadi tu Syekh sebut, tengok perempuan di cermin boleh. Sebab tu bukan orang sungguh. Hanya rupa dia. Cumanya mesti tanpa syahwat. Sebab kalau kita tengok apa-apa sahaja, bukan sekadar perempuan, dinding, tiang, tengok tiang ni rasa gila, rasa syahwat ngah, lagu tu kara mari. Itu pun haram dah. Mentelah lagi kalau tengok perempuan. Tak. Tu cerita dia. Okey, Syekh sebut nazaru ar-rajuli ila al-mar'ati ala sittati adrubin. Penglihatan seorang lelaki kepada perempuan ada 6 bahagian. Di bawah tu dalam nota kaki Syekh sebut yadkhulu fi qaulina ar-rajulu al-fahl. Dia nak bincang tentang jenis-jenis lelaki. Jenis lelaki ni bukan satu je, ada 4 jenis. 4 jenis ni 3 di antaranya penglihatan mereka kepada perempuan ada 6 bahagian. 3 daripadanya penglihatan mereka, 3 ekor ni, 3 orang ni, 3 kelompok ni, penglihatan mereka kepada perempuan ada 6 bahagian. Satu tu lain sikit. Apa jenis lelaki? Yang pertama kita ada al-fahl. Al-fahl ni orang yang masih ada zakar dan juga telur. Ni bukan telur ikan ni. Telur ayam bukan, telur sungguh. Telur kita tu lah. Tak. Ada kemaluan, mana batang kemaluan pun ada. Lepas tu telur pun ada. Kita panggil al-fahl. Jantan lah, jantan. Boleh? Itu yang pertama. Yang kedua kita ada manusia jenis al-khisi. Al-khisi ni huwa man quti'a unsayah wa baqiya zakaruh. Mereka yang terputus telurnya. Kemaluan ada lagi. Pak long tu ada. Tak. Cumanya telur tak ada. Yang ketiga al-majbub. Ni terbalik. Kemaluan dah tak ada, maknanya pak long tu dah tak ada, telur saja ada. Guana jadi lagu tu tak payah tanya saya lah. Tak. Tu. Tu al-majbub kita panggil. Yang keempat al-mamsuh. Al-mamsuh ni line clear. Seekor abuk tak ada dah. Maknanya kemaluan tak ada, telur-telur pun tak ada. Orang yang bersifat lagu tu, maknanya lelaki yang kemaluan pun tak ada, telur kemaluan pun tak ada, maka hukumnya apa? Wa huwa ma'an nisa'il ajanibi kal mahram. Laki yang lagu tu depan perempuan asing seperti mahram. Kita depan mak kita. Bukan hukumnya. Kita boleh dedahkan segala benda melainkan aurat antara pusat dan lutut. Begitu juga mak kita depan kita.
Tak, seluruh tubuh badannya boleh dizahirkan lah. Tak, kecuali antara pusat dan lutut. Jadi laki ni kemaluan tak ada, telur pun tak ada, mulai-mulai ada. Dia depan perempuan asing seperti mahram. Maknanya dia boleh buka atas pusat bawah lutut. Perempuan lain pun boleh dedahkan depan dia atas pusat bawah lutut. Maknanya yang wajib tutup dia depan perempuan, perempuan depan dia hanya antara pusat dan lutut. Sebab punca nafsu tak ada dah. Punca nafsu tak ada dah. Dia boleh buat benda. Dua tu tak ada. Tak. Kalau ada telur boleh tahan kira. Ni telur-telur pun tak ada dah. Okey. Jadi kita tengok balik atas. Pelihatan lelaki kepada perempuan terbahagi pada 6 ini. Lelaki yang macam mana? Lelaki yang ada dua benda tu. Kemaluan dan telur. Ataupun ada telur saja ataupun ada kemaluan saja. Tu dia. Boleh. Pelihatan mereka kepada perempuan ada 6 bahagian. Yang pertama. Al-awwalu nadharu rajuli ila al-mar'ati al-ajnabiyyati li ghairi hajah. Pelihatan seorang lelaki kepada perempuan yang asing. Yang tidak ada hubungan mahram dengan kita. Tanpa hajat. Nah, contoh jemaah-jemaah wanita di atas. Saja nak tengok. Boleh tak? Ataupun jiran sebelah saja nak tengok. Kelih lagu tu. Saja-saja, tak ada sebarang hajat. Bukan nak beli barang ke, nak bagi barang ke, nak pinjam barang ke, tak ada. Saja-saja nak tengok muka dia. Maka ada dua pandangan lah. Yang lebih tepat Syekh sebut sini, yahrumu an-nadharu li ayyi juz'in min badaniha, haram melihat. Haram melihat kepada mana-mana juzuk daripada badan dia. Haram walaupun tanpa hajat. Sebab tu Syekh sebut sini, walau min ghairi syahwatin au khaufi fitnatin. Walaupun tanpa syahwat, walaupun tanpa dibimbangi sebarang fitnah. Anas sahih mengikut pandangan yang lebih tepat. Jadi kesimpulan dia, melihat perempuan tanpa hajat, tanpa nafsu, tanpa syahwat, hukumnya haram. Sebab tak apa hajat, tak ada hajat apa nak tengok. Pasal pergi tengok. Tengok rambut pun haram, tengok muka pun haram, tengok tangan pun haram, tengok haram belaka. Tak. Dalam sebuah hadis disebut, man nadhara ila imra'atin ajnabiyyatin haramin tuqwa 'ainah yaumal qiyamati bimasamira min nar. Barang siapa yang melihat perempuan asing yang diharamkan ke atasnya, maka bakarlah matanya pada hari kiamat dengan api neraka. Itu pandangan pertama, susah sikitlah. Tak, tu. Kalau tertengok lain. Kita berjalan, kita tengok, kita pun kalih pandangannya, itu tak ada masalah. Ni memang ada niat nak kita tengok. Tapi kita tengok tu pasal apa? Tak ada hajat apa, tak ada keperluan, tidak ada. Dan tu haram. Walaupun tanpa syarak, walaupun tanpa syahwat dan tanpa dibimbangi fitnah. Haram. Wal qaulul akhar, pandangan kedua Syekh sebut, la yahrumun nadharu lil wajhi wal yadain. Dan inilah yang kita amalkan pada hari ini. Iaitu tidak haram memandang walaupun tanpa hajat kepada muka dan dua tangan. Dua tangan ni lah. Tapak dengan belakangnya. Boleh. Tapi disyaratkan juga tanpa sebarang syahwat. Tanpa sebarang syahwat. Itu yang pertama. Faham tak? Jadi kesimpulan dia, melihat perempuan tanpa sebarang hajat, hukumnya dua. Yang tepat haram. Walaupun tanpa dibimbangi fitnah. Tanpa dibimbangi syahwat. Tanpa syahwat. Pandangan kedua dan pandangan ini rata-rata orang amalkan pada hari ini ialah boleh. Tak, tengok muka dan juga tapak tangan atau belakang ini. Itu pun kalau tanpa sebarang syahwat. Mana kalau tengok jiran, sembang dengan jiran tak? Kita tengok muka. Tanpa syahwat boleh lah. Tapi kalau ikut pandangan pertama, berat sikit. Tu. Boleh?
Kemudian masalah-masalah yang berkait rapat dengan jenis penglihatan yang pertama ni. Ada berapa masalah ni saya sebut? Ada 7. Tak? Ayuh, ada 7. Panjang juga ni. Tak apa baca. Yang pertama, haitsu haruman nazar haruman massu li'annahu ablaghu fil ladzah wa isarati syahwah. Bila mana kita sebut haram melihat, maka haram juga menyentuh. Tak? Sebab menyentuh ni dia mari karen lebih sikit. Lagi bersyahwat, lagi menyebabkan nafsu kalau sentuh. Jadi kalau tengok haram dah, mantalah lagi sentuh. Itu. Kama qala sahibu Saffati Zubat wa harrim massa min rajulin limra'atin la 'irsa. Masalah nombor 2 ialah yahrumun nazaru ila kulli ma la yajuzu al-istimta'u bihi walau jamadan ka an yanzura ila hajarin bi syahwah. Dhabitu syahwah bi an yatalazzadha bin nazar. Ni hak kita sebut tadi. Haram melihat kepada setiap perkara yang syarak bukan jadikan dia itu tempat untuk kita ambil keseronokan. Contoh dinding, handset, pen, buku, laptop, botol air. Perkara-perkara ini syarak bukan jadikan untuk kita melampiaskan nafsu kita. Maka haram tengok dengan syahwat. Tengok botol air tu teringatkan benda lain. Jadi mari khoya, khayalan tu, jadi tengok bersyahwat, haram. Tengok handset, tengok dinding, tengok tiang dengan syahwat, semua tu haram. Sebab apa? Sebab syarak tidak jadikan benda-benda tu tempat untuk dilampiaskan nafsu secara halal. Maka tengok benda tu secara bernafsu. Haram. Naam. Apa nafsu? Nafsu tu kita tengok, kita rasa seronok. Masing-masing tahulah. Kita tengok batu rasa lain, tengok perempuan rasa lain. Rasa seronok, syok, laga tu. Tu nafsu tu. Faham tak? Tu. Segar sikit pagi tidak? Biasa tajuk kematian. Tajuk benda lagi. Ini mari tajuk lihat perempuan. Segarlah mata-matanya. Nombor 3. Minum air dulu. Hukmun nazari ilal amrat. Hukum melihat kepada amrat. Amrat ni ialah budak lelaki yang comel lah. Muka ala-ala Brad Pitt gitu. Faham tak? Muka comel. Tom Cruise ke? Boleh. Budak yang mukanya comel, yang dah sampai waktu tumbuh janggut tapi tak tumbuh lagi. Tu. Budak lelaki ni bukan betina. Lelaki. Maka apa hukum kita pandang dia? Maknanya kita jantan, dia pun jantan. Cuma dia comel. Muka tu Masya Allah comel. Tak? Ada tak lelaki comel? Ada. Nabi Yusuf indah, cantik. Sehingga Siti Zalikha cuba menggoda. Sebab comel sungguh, bukan comel biasa dah. Bukan muka bebek kurang saya ni orang boleh tahan kira lagi. Walaupun tengok pun rasa nak jugalah. Tak, ni lain-lain. Comel lain macam. Sampai digoda, masuk dalam satu bilik. Tak? Dan Siti Zaliha kejar Nabi Yusuf. Akhir sekali tarik baju belakang, koyok baju belakang Nabi Yusuf. Comel sungguh lah. Bila berlaku perkara tu, tersebar. Jadi dating-dating, mocik-mocik bawang ni macam biasalah, tugas mereka mengumpat. Guana Zaleha dengan hamba sendiri pun nak lempiah nafsu. Jadi Zaleha tak cakap banyak. Dia tak cakap banyak, dia jemput selalu dah. Kita buat majlis, mari rumah aku tengok lagu mana. Jadinya buat majlis. Dalam majlis tu setiap perempuan tu dating-dating ni diberi satu pisau sekali dengan buah. Lepas tu Nabi Yusuf diarahkan masuk. Nabi Yusuf pun tak tahu pasal apa kena masuk, pasal apa kena melintas tu. Bila Nabi Yusuf melintas saja, seolah-olah jam tu terhenti.
Perempuan-perempuan ni gitu Jadi tangan tu dipotong, dilukakan dengan pisau. Sebab apa? Takjub sangat dengan keindahan Nabi Yusuf alaihissalam. Comel-comel sungguh. Cuma kita tanya balik, Nabi Yusuf dengan Nabi Muhammad alaihissalam mana lagi comel? Ada dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sebut, Nabi Yusuf tu separuh daripada kecantikan aku, kehandsomean aku. Cumanya bezanya ialah Nabi Muhammad ini rahmah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi kecantikan, kehandsomean, kekacakan Nabi Muhammad SAW ditutup dengan kerahmatan. Oleh itu perempuan bila tengok rasa kasih tapi tak bernafsu. Laki bila tengok rasa kasih, sayang, haibah. Kalau first time tengok rasa takut. Bila dah bergaul rasa sayang, kasih. Sebab apa? Diselaputi, ditutup dengan rahmat tadi tu. Allah Ta'ala buka perkara tu, boleh jadi kita ni lebih lagi lah perempuan yang tengok yang segila gitu. Tengok pada Nabi Muhammad SAW. Jadi antara dua ni, Nabi Muhammad lebih cantik berbanding Nabi Yusuf. Cuma Nabi Yusuf, Allah Ta'ala tidak seperti Nabi Muhammad lah pada sudut itu. Okey, jadi sekarang ni nak ceritanya bukan Nabi Yusuf, bukan Nabi Muhammad. Orang biasa je tapi muka comel. Hukum kita melihat dia ialah in khifal fitnatu minan nadhari ilaih aw kana bi syahwatin fayahrumu. Kalau dibimbangi fitnah, kita tengok dia bimbang fitnah berlaku, kita pergi kejar dia ke, kita pergi rogol dia ke, ataupun bersyahwat, tengok tu dengan syahwat, maka ketika itu haram. Walaupun laki pandang lelaki. Tak. Jadi jangan main dengan budak-budak lelaki comel ni. Dan berlaku pun kes liwat apa semua sebab muka budak tu baby face kita panggil. Comel sungguh, macam budak kecil baby tu muka. Amma idza lam yakhif al-fitnatu wa lam yakun bi syahwatin fayajuzu an-nadharu ilaih. Kalau tidak ada sebarang fitnah, tidak bimbang fitnah, juga tidak ada syahwat, maka boleh pandang lelaki yang kita sebut sebagai amrat tadi tu. Lelaki yang sampai waktu untuk tumbuh janggut tapi tidak tumbuh. Dan mukanya cantik. Okey. Berpindah kepada masalah nombor 4. Yahillu nadharu rajuli ila ar-rajuli wal mar'ati ila al-mar'ati kullu minhuma bila syahwatin illa lima baina surrati wa rukbati fayahrumu walau bila syahwah. Hukum kita tengok sama kita lah. Saya tengok haji, haji tengok saya. Dah. Kita tengok yalah kawan-kawan kita, jiran-jiran kita, sesama kita. Dan jantina pun sama. Yang tu dibenarkan, tak ada masalah. Begitu juga perempuan sama perempuan, tengok sama dia juga tidak ada masalah. Tapi dengan syarat tanpa syahwat lah. Okey. Kemudian tengok lelaki dengan lelaki juga cuma bahagian aurat. Yang tu haram walaupun tanpa syahwat. Boleh tak? Contohlah kawan kita pakai seluar atas paha ni lah, main futsal. Jadi kita tengok sungguh lah, bukan tertengok tak, tengok sungguh. Tengok kelih, lawa paha dia. Tengok dengan nafsu hukumnya haram. Tengok tanpa nafsu pun haram kalau sengaja tengok. Jadi kita sama kita kat perempuan sama perempuan, tengok tempat tak aurat boleh. Tapi tengok tempat aurat sama ada bernafsu ataupun tidak, hukumnya haram. Tidak dibenarkan syarak. Tak, sebab kita nak tutup pintu kerosakan lah. Takut lepas tu berkenan jadilah lesbian lah, gay lah, apa semua tu. Na'udzubillah. Okay, masalah yang kelima yang dibawa dalam kitab kita ni ialah an-nadharu lit-ta'lim. Melihat untuk tujuan mengajar. Ni kalau ada cikgu dalam ni tak? Ataupun mengajar apa-apalah. Tak, mengajar memanah ke, mengajar sukan ke, bukan mesti mengajar ilmu sains ataupun bahasa Melayu ataupun agama tak. Jadi kat sini Syekh sebut, boleh tak kita tengok perempuan ataupun perempuan tengok kita. Tujuan mengajar.
Yajuzu an-nadharu li-ta'lim min al-mar'ati war-rajuli walau ghayra al-'ilmi al-wajib. Harus melihat lelaki kepada perempuan dan sebaliknya walau ghayra al-'ilmi, walaupun ilmu yang diajar itu bukan ilmu yang wajib. Maknanya contohlah saya nak ajar Zainab, Ruqayyah, Fatimah, Aisyah contoh. 2-3 orang saya nak ajar. Cumanya bukan nak ajar ilmu yang wajib. Mana bukan ilmu fardu ain. Bukan nak ajar Fatihah, bacaan Allahumma salli ala Muhammad tahiyat akhir. Bukan nak mengajar apa tu rukun solat, wuduk, tak. Fardu ain lepas belaka dah. Nak ajar yang level lebih tinggi dalam ilmu agama ataupun ajar sains, matematik, bukan ilmu fardu ain tu. Fardu kifayah. Jadi boleh tak saya tengok dia waktu mengajar? Dibenarkan. Dibenarkan kerana ada hajat. Cuma samalah. Mesti tanpa nafsu. Mesti tanpa nafsu. Nah. Perempuan ni jangan buat main lah. Jangan rasa nak test iman. Tak cari mana perempuan comel. Tempoh satu hotel, duduk satu malam. Okey, apa bukan nak berzina, Ustaz? Saya nak test iman. Dah 2 bulan juga dah berzikir dengan amalan sekian-sekian, nak test iman. Jadi saya tempoh lah. Pelacur seorang, lepas tu saya seorang. Nak tengok setara mana saya boleh pergi. Tak payah cakap besar lah. Perempuan yang buruk pun kita minat. Terutama yang haram. Dia orang Arab sebut apa? Kullu haramin, kullu mamnu'in maghrubun fih. Setiap perkara yang dilarang tu diminati. Sebab tu ada satu kisah. Kisah ni ialah seorang lelaki ni nak pergi berzina lah, langgan pelacur. Tak, pergi berzina. Lepas habis berzina tu, dia tak nampak perempuan tu, tak kenal muka. Mungkin dia pakai apa? Emas ke, pakai apa nama? Penutup muka. Ikutlah perempuan tu. Jadi tak kenal lah. Lepas berzina tu, habis proses tu, dia kata, comel awak ni. Maknanya, pandailah berkhidmat tu. Rupanya bila buka selak-selak isteri sendiri. Mana isteri dia sendiri yang jadi pelacur tu. Jadi kat rumah tak rasa semanis itu. Tapi bila benda tu haram, sebab dia anggap tu pelacur bukan bini dia, rasa seronok. Tu. Tak. Jadi setiap perkara yang haram ni diminati. Perempuan jiran kita nampak comel. Tapi bila kita kahwin dengan dia tak rasa benda pun. Macam isteri kita biasa. Isteri kita pun orang lain lah buat comel. Sebab apa? Benda tu kita tak dapat. Bila dapat, biasa. Boleh tak? Jadi kena hati-hati daripada perkara-perkara yang haram ni. Nah. Okey. Kemudian nombor 6. Kullu ma haruma nadharuh muttasilan haruma nadharuh munfasilan fayahrumu ila sya'ri wa dhufri al-munfasilain. Setiap perkara, ni kaedah. Setiap perkara yang diharam lihat bila mana bersambung, haram juga dilihat ketika mana terpisah. Contoh, abang kita boleh tak tengok rambut isteri kita? Tak boleh. Haram, bukan dia punya mahram. Bini kita bukan bini dia. Kuku isteri kita. Tak. Boleh tak abang kita tengok? Tak boleh. Maka bila tidak boleh tengok secara bersambung, juga tidak boleh dilihat ketika berpisah. Maknanya, kalaulah abang kita mari duduk rumah kita sehari, 2 hari, bermalam. Lepas tu tandas pula tak banyak. Jadi ada tandas tu berkongsi. Sekejap isteri kita masuk, sekejap anak kita masuk, sekejap dia masuk, sekejap kita masuk. Mandi tempat yang sama. Gila-gila lah. Jadi rambut-rambut yang gugur daripada isteri kita tu, sebenarnya tak boleh dibiarkan begitu. Ambil, buang. Sebab apa? Sebab haram abang tu lihat. Dia ada dua pihak lah. Mana daripada pihak kita sebagai suami dan juga isteri kita ni kena jagalah. Kalau ada orang datang, benda-benda lagu tu kita buang. Pada sudut abang pula, adik lelaki pula bila datang rumah saudara dia ataupun adik-beradik dia, maka jangan tengok benda-benda lagu tu dalam tandas di mana-mana pun. Hukumnya haram. Jadi setiap perkara yang
bersambung haram kita tengok, bila mana terpisah juga haram kita lihat. Ya? Nah. Nombor 8. Yahrumu nadharul kafirati ila auratil muslimah wa hiya ma la yabdu indal mihnah wa yajuzu lil muslimati nadharu ila al kafirah. Ini hukum perempuan kafir melihat kepada aurat seorang muslimah. Contoh anak kita hantar belajar di London contoh. Jadi kat sana ada asrama ataupun rumah lah dia orang sewa. Tapi dalam rumah tu bukan semua Muslim. Dah ada 2 orang Muslim, 2 orang lagi kafir. Kawan dia. Non-Muslim yang belum masuk Islam. Jadi apakah aurat antara keduanya tu? Mana perempuan Islam dengan perempuan kafir. Aurat. Perempuan tu lagu mana? Kita sebut auratnya ialah apa-apa yang tidak dizahirkan ketika mana bekerja di rumah. Apa-apa yang tidak dizahirkan ketika mana bekerja di rumah. Itulah auratnya. Apa-apa yang dizahirkan itu bukan aurat. Contohlah, bini kita ataupun kakak kita, anak perempuan kita bila basuh pinggan. Kat rumah ni, tak ada orang lain. Kita, maknanya anak-anak dia, tu je adanya. Dia pakai tudung tak? Siapa sini bini dia bila basuh pinggan ke, mandikan anak pakai tudung? Tak pakai tudung, skop-skop pun tak pakai. Tak, bila kerja di rumah tak ada orang ni, kita saja je, kita dengan dia. Tak, dia akan buka muka, kepala pun buka sampai sini, nampaklah tengkok ni. Begitu juga bahagian kaki, dia tak pakai stokin. Betul? Sampai ke atas betis sikit. Tangan dia seng-seng gini lah. Nak basuh pinggan kan? Takkan pakai sarung tangan. Gini lah. Jadi basuh pinggan. Jadi apa-apa yang terzahir itu bukan aurat. Di depan perempuan kafir. Jadi bahagian muka, bahagian kepala, bahagian tengkok, bahagian ni, bahagian kaki, dan juga ke atas betis sikit tu, tengah tu, maka itu bukan aurat. Maknanya perempuan muslimah boleh dedahkan perkara tu depan perempuan yang kafir. Adapun tempat-tempat yang tidak dibuka ketika mana bekerja di rumah, yang tu haram didedahkan. Ini bahagian ni. Tak. Mana ada orang pergi dapur basuh pinggan hanya bulat. Tak ada. Jadi bahagian ni ditutup. Jadi tempat yang ditutup tu haram dibuka dan didedahkan kepada perempuan kafirah. Perempuan yang kafir. Sila. Apa? Tukar baju? Laki lah. Dia aurat kita dengan perempuan asing. Nanti kita akan bincang lah. Aurat kita dengan perempuan yang tiada hubungan mahram. Sebenarnya seluruh tubuh badan. Seluruh tubuh badan kita. Dengan makna bukanlah kita kena pakai purdah, kena pakai. Tak. Maksudnya perempuan haram melihat kepada mana-mana juzuk badan kita. Dengan syahwat. Tak. Haram. Walaupun tanpa hajat haram. Dia macam tadi, macam kita dengan perempuan. Mula-mula tadi kita sebut kita melihat perempuan. Tanpa hajat. Tanpa dibimbangi syahwat. Tanpa dibimbangi berlaku fitnah. Hukumnya haram. Sama. Dia melihat kita pun haram. Cumanya mereka wajib tutup benda tu. Kita tak wajiblah tutup. Berpudah, bertudung apa semua. Cuma mereka tengok tu tanpa sebarang hajat hukumnya haram. Itu kalau ikut pandangan yang muktamad sungguh lah. Kalau pandangan lebih ringan sikit, insyaAllah kita bincang nanti, rasanya antara pusat dan lutut boleh didedahkan. Bukan antara pusat dan lutut boleh didedahkan, silap. Atas pusat bawah lutut. Jadi kalau ambil pandangan tu, maka bolehlah.
Cumanya kadang-kadang di rumah, di kampung lah, bila berkumpul ramai-ramai, hak tak pakai baju ni pun lebih kurang juga. Dia dah tak pakai baju, lepas tu dia tunjuk jenama spenda dia, Abidas. Adidas boleh tahan kira. Harga 40 ya, sebuah selai. Ni Abidas. Nah, ataupun jenama-jenama Shopee RM5, RM10. Dan nak tak bawah, orang boleh mahal-mahal awak tu. Tak, jadi nampak belaka warna pink, warna kuning. Spender. Oh, tu lagi jen. Jadi sebaik mungkin jagalah. Pakai baju lah. Depan kakak ipar. Depan mak mertua sekalipun. Depan siapa-siapa pun. Yang orang yang jauh-jauh ni. Tak sekalipun mahram kita, eloknya pakai baju. Begitu juga perempuan. Adik-beradik perempuan kita. Zaman sekarang ni zaman keliling kita ni penuh perkara-perkara yang membangkitkan syahwat. Buka je handset, kita tak tengok benda lain muncul. Faham tak handset? Handset ataupun apa nama? TV. Jadi sebaiknya kalau kita ada anak perempuan, kalau kecil lagi didik daripada awal, dalam rumah jangan pakai ikut dan. Kadang-kadang dia pakai apa? Sampai sini, nampak ketiak. Benda tu boleh. Sebab aurat dia dengan kita, aurat anak perempuan dengan kita, aurat dia dengan adik-beradik lelaki dia, antara pusat dan lutut. Hatta atas pusat ni pun boleh dibuka, nanti kita bincang lah ceritanya lagu mana. Cuma je bila abang tengok, badan adik aku boleh tangkir ke? Putih ya. Tiak pun tak ada bulu. Akhir sekali menyebabkan perkara-perkara yang tak comel lah. Tak, jadi sebaiknya tutuplah sikit sini. Labuh sikit. Tak, baju pun janganlah baju. Dia saiz XL. Dia ambil saya adik dia yang baru lahir tu, S. Ketat-ketat sungguh, satu hari dah. Lepas tu, apa nama? Nampak kadang bahagian pusat, bahagian tu. Tak, itu jagalah. Supaya tidak berlaku perkara-perkara sumbang mahram dan sebagainya. Dia sudut hukum satu hal cerita. Satu lagi sudut, kita sebut, adab maruah gitulah. Supaya kita tak nak benda yang teruk berlaku selepas itu. Sikit lagi. Pukul 9 nanti. Sikit lagi dah insyaAllah. Tu dia. Mana? Kemudian Syekh sebut sini, wa yajuzu lil muslimah an-nadharu ila al-kafir. Adapun perempuan muslimah dia tengok perempuan yang kafir, itu tidak ada masalah. Menaikkan aurat lah antara pusat dan lutut tak boleh. Okey, satu benda lagi, satu masalah lagi insya-Allah, masalah. Hadza hukmu nadharir rajuli ila hadza hukmu nadharir rajuli ila al-mar'ati. Fama hukmu nadhari mar'ati ila ar-rajul? Kalau kita bincang tadi itu masalah laki tengok perempuan. Okay, macam mana pula hukum perempuan tengok kita? Perempuan dia tengok kita. Fihi khilaf. Padanya ada perbezaan pandangan. Fa'inda Nawawi annahu yahkama kama yahrumu nadharuhu ilaiha fayahrumu nadharuha ilaihi bisyahwatin au biduni syahwah. Di sisi Imam Nawawi, sebagaimana kita haram tengok dia tanpa sebarang hajat, haram tengok. Mana-mana juzuk badan. Muka ke, rambut ke, haram lah tu. Walaupun tanpa dibimbangi syahwat ataupun fitnah. Tak ada dua ni, haram juga. Begitulah mereka, perempuan tengok kita tanpa sebarang hajat. Walaupun tanpa syahwat, walaupun tanpa dibimbangi fitnah, hukumnya haram. Ini di sisi Maulana al-Imam Nawawi rahimahullah. Dan ianya yang mu'tamad. Pandangan kedua ialah pandangan Imam Ar-Rafi'i. Ini sebelum Imam Nawawi. Maulana Syekh Ar-Rafi'i sebut apa? Yajuzu an tanzura ilaih fi ma ada baina surrah wa rukbah. Macam saya sebut tadi. Harus boleh melihat, tapi atas pusat bawah lutut. Mana bawah pusat, atas lutut itu tak boleh. Mana antara pusat dan lutut tak boleh. Jadi kalau ikut pandangan pertama, berat sikit lah. Tak? Kita nak buka baju apa semua tu, masa berkebun, petang-petang nak angkat kain pun, tak boleh. Tak? Sebab sengaja kita mendedahkan bahagian aurat tu. Di samping perempuan pula haram tengok. Tapi ikut pandangan kedua,
Boleh. Hanya wajib tutup antara pusat dan lutut. Tu. Itu pun dengan syaratlah bisyarati amnil fitnah wa alla yakuna bisyahwah, dengan syarat aman daripada fitnah dan tidak ada syahwat. Mana perempuan boleh tengok bahagian tangan kita, dada kita, bawah lutut kita, tapi dengan syarat aman daripada fitnah dan tidak diselangi dengan syahwat. Nah. Boleh 5 minit lagi boleh tak? Boleh 5 minit lagi nak berhabis jenis penglihatan yang pertama. Hukumus sabiyyi al-murahiq. Kita masuk hukum budak kecil yang murahiq. Murahiq ni maknanya mereka yang hampir-hampir baligh. Mereka yang hampir-hampir baligh. Makna baligh umur 15 tahun penuh. Kawan ni umur 14 tahun lebih, 13 setengah gitu. Hampir-hampir balik. Faham tak? Okey. Budak tu hukumnya lagu mana dalam bab aurat? Saya sebut huwa kal baligh fa yahrumu ala waliyhi tamkinuhu minan nadhari wa yahrumu ala al mar'ati an tankashifa alayh. Hukum budak tu seperti orang baligh. Dia belum balik lagi, hampir-hampir balik, umur 14 lebih. Tapi hukum seperti orang balik. Apa makna hukum seperti orang balik? Maknanya ialah wali dia, ayah dia lah. Tak boleh biarkan dia melihat perempuan-perempuan asing sesuka hati. Tak boleh. Maknanya bila anak umur 13 tu, kelih ke perempuan dengan lain macam, tengok kita pun kena alih pandangan dia. Kena halang. Dia sendiri tengok tak berdosa. Sebab dia belum balik. Belum balik, maknanya belum mukallaf. Tapi kita sebagai pak, tak, wajib alihkan pandangan dia. Wajib larang dia. Bila mana dia melihat benda-benda tak elok. Dalam masa yang sama, perempuan wajib tutup aurat depan dia. Tu. Budak 14 tahun duduk. Budak tingkatan 2 lah. Tak balik lagi contohnya. Tak, contoh dia balik umur 15. Jadi cikgu ke, siapa-siapa tak boleh dedahkan aurat depan dia. Tu satu. Kemudian yang terakhir, 2 kali terakhir dah ni kita ni. Tak. Hukumus sabiyyi ghairal murahiq. Hukum budak kecil yang tidak murahiq. Mana budak kecil sungguh ni. Bukan hampir-hampir balik, umur 7 tahun, 8 tahun, umur 2 tahun. Dia ada cerita dia, ada 3 perincian. Yang pertama, ni penting ni. In kana yaqdiru ala hikayati ma yarahu bi syahwah fa huwa kal baligh wal murahiq. Kalau budak tu boleh cerita apa yang dia tengok dengan syahwat, maka hukumnya seperti orang yang dah balik. Contoh budak umur 11 lah. 11 tahun dah jauh apa? Dah 5 ataupun 12. Cerdik dah lah. Tak? Jadi kalau dia tengok sesuatu, aurat dia boleh cerita ke abang dah. Abang dah, hui makcik ni. Hui, rugi abang. Kena kahwin dengan dia bang. Gini. Dia cerita dengan nafsu tu. Faham tak? Jadi ketika itu, budak tu walaupun umur 11 tahun, 12 tahun, tapi dia ada kemampuan cerita. Apa yang dia tengok dengan syahwat, hukum seperti budak balik. Tak dilah. Tak, kita bila tengok budak tu pandang apa-apa, kita kena larang. Kita sebagai wali dia, pak dia, ayah dia. Perempuan pula depan dia tak boleh dedahkan aurat. Satu. Yang kedua, in kana yaqdiru ala hikayati ma yarah min ghairi syahwah. Reti juga cerita, cuma tanpa syahwat. Mungkin budak umur 8 tahun ke 7 tahun dia tengok. Contohlah, dia pergi rumah kawan dia. Jadi kakak kawan dia tu pakai bebek kurang berkembang gitu je. Tak, balik dia cerita kat abang dia. Abang dia pun jenis nakal. Awak tengok benda ni, cerita sikit. Tadi kakak tu dia pakai bebek kurang gitu. Tu je lah, tak apa. Itu je. Mana cerita? Cuma tanpa syahwat. Dia boleh cerita, boleh tengok, dia boleh kisahkan balik apa yang dia lihat, tapi bukan dengan cara bernafsu dia cerita tu. Ketika itu hukumnya apa? Fahuwa kal mahram. Budak tu seperti mahram. Manakala budak tu ada depan perempuan, tak. Perempuan tu boleh dedahkan atas pusat bawah lutut. Atas pusat bawah lutut. Budak umur 8 tahun lah kita buat contoh. Tak. Lepas tu cikgu dia.
Cikgu dia keluar daripada bilik mandi berkembang. Boleh lagi. Sebab apa? Budak tu tengok saja. Cerita gitu ialah dia tak cerita dengan syahwat. Walaupun yang moleknya tutup lah. Tapi hukumnya gitu syarak. Yang ketiga, in kana la yaqdiru ala hikayati ma yarah. Ni kalau budak tu tak boleh cerita apa yang dia tengok. Baby umur setahun gitu dah, umur 6 bulan. Yang tu seperti seolah-olah budak tu tak ada. Maknanya kita dengan anak saudara kita umur 6 bulan. Tak? Kita keluar bilik air selanyang bulat. Gitu depan baby tu. Menari depan baby. Tak ada masalah. Faham tak? Sebab budak tu tak boleh cerita pun. Kecek pun tak boleh lagi nak cerita lagu mana. Tak boleh cerita apa yang dia lihat. Boleh? Faham tak? Tu. Hukumus sabiyah. Sebutir je lagi ni. Hukum budak kecil perempuan. Baby perempuan lah. In kanat tushtaha fahiya kalbalighah. Bukan baby ni, mana sabiyah ni. Yang belum balik. Budak perempuan yang belum balik. Budak kecil yang belum balik, perempuan. In kanat tushtaha fahiya kalbalighah. Kalau dia tu dilihat dan diminati. Ada sebahagian tempat umur 12 tahun pun badan dia macam umur 18. Di negara Arab sebagai contoh. Maka bila kita tengok kita rasa geram, kita rasa lain macam. Macam kita tengok budak 18, umur 20 tahun, 25 tahun. Maka budak kecil tu walaupun belum balik, hukumnya seperti orang dah balik. Maknanya kita haram tengok dia. Haram kita tengok dia. Dia pula haram apa-apa tak? Tak haram sebab dia belum balik. Tak, cumanya macam tadilah. Kalau wali dia tengok benda-benda tak elok, juga kena halang daripada dia melihat benda-benda yang tidak elok. Sebab apa? Dia dah sampai satu tahap yang tak silap. Dia satu sudut je. In kanat tushtaha fahyal kalbalighah. Maksudnya kalau perempuan tu diminati, umur 12, umur 13, badan dah besar, kita tengok rasa lain macam, dan tu seperti balik, kita tak boleh tengok, dia haram. Wa in kanat saghiratan la tushtaha fayahilu an-nadharu ilaiha. Tapi kalau budak kecil yang mana bila dilihat tidak rasa apa. Budak umur 5-6 tahun, maknanya hingus keluar ikut hidung, masuk ikut mulut, pergi telan. Budak benda bodoh-bodoh lagi lah, tak cerdik lagi, urus diri tak. Budak lagu tu haram kita lihat, melainkan kemaluan sahaja. Kemaluan tak boleh lihat. Tak? Boleh. Kemaluan tu pula dikecualikan bagi mak. Malah ayah pun sama. Ketika mana nak mendidik, maknanya nak mentarbiah basuh berak dia, basuh kencing dia, masih boleh dilihat. Kesimpulan lagi ni. Budak kecil yang bila dilihat kita bernafsu, haram kita lihat dia. Yang kedua, budak kecil yang bila dilihat kita tak rasa apa, maka boleh tengok badan dia, melainkan kemaluan. Kemaluan kita tak boleh tengok. Okay. Melainkan kemaluan tu pula melainkan pada mak, ayah dia dan juga orang-orang yang menguruskan dia. Yang tu boleh tengok dan pegang kerana hajat. Mana nak basuh berak, kan kita basuh, kita pegang kemaluan, yang tu dibenarkan. Tapi saja-saja. Tak ada kerja pegang kemaluan budak tu. Yang tu tak boleh lah. Nah. Fayahrumu wallahu a'lamu bis-shawab. Nanti kita masuk jenis penglihatan yang kedua, insya-Allah taala. Ada sebarang soalan? 7-5 minit lah. Tak ada soalan? Okay, cukup sekadar tu. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.